بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Dan sunat hayahnya yang tiada sunat dijabarkan dia dengan sujud sahwi, ya maka iaitu amat banyak. Pada muka surat 33 kita masih lagi membincangkan perkara-perkara yang disunatkan dalam sembahyang, iaitu terbahagi pada dua. Yang pertamanya sunat ab'ad, dan yang sunat ab'ad ni kita telah bincangkan pada kuliah kita bulan lepas. Dan insya-Allah pada malam ni kita masuk pada membincangkan sunat hay'ah. Jadi sunat hay'ah ni iaitu sunat-sunat yang kalau kita tinggalkan dia sama ada dengan sengaja atau terlupa atau tak sengaja, maka tak disunatkan kita kembali ataupun kita tampalkan dia, kita jabarkan dia dengan sujud sahwi. Tetapi walau macam mana pun makruh meninggalkan dia, walaupun dia itu sunat hay'ah. Setiap sunat-sunat dalam sembahyang ni makruh kita meninggalkan dia kerana dia mencacatkan sembahyang. Bukan tidak sah, tapi cacat sembahyang kita jadi nampak kurang, tak sempurna. Maka iaitu amat banyak. Mana sunat hay'ah ni terlalu banyak. Mana faham di situ, dia kata di sini dia akan sebut sebahagian daripadanya sahaja. Mana sunat tu banyak, kalau kita tengok dalam kitab yang besar-besar lagi, dia sebut beberapa jenis yang kadang-kadang kita pun tak pernah jumpa dan tak pernah dengar. Tapi di sini dia sebut beberapa perkara sahaja. Di antaranya dia kata setengah daripadanya. Mana setengah ni sebahagian daripada yang banyak. Sunat tu banyak, mana sebahagian daripadanya hendaklah diangkatkan dua tangannya serta permulaan takbiratul ihram, berbetulan tapak tangannya dengan bahunya dan ujung anak jarinya dengan cuping telinganya yang di atas, dan dua ibu tangannya dengan cuping telinganya yang di bawah. Kemudian diturunkan keduanya, ditaruh di bawah dadanya. Ini masalah sembahyang. Ini mazhab kita Syafi'i. Maknanya cara takbiratul ihram tu, hak yang takbiratul ihram kata lafaz Allahu Akbar itu rukun. Hak tu wajib. Kalau kita tak kata, kita tak lafaz Allahu Akbar tu tak sah sembahyang kita. Yang sunatnya angkat tangan daripada bawah, kita Allah, angkat tangan, mana bagi hak ujung jari ni bagi sama dengan cuping telinga atas, hak bawah ni ibu jari ni bagi sama dengan hak bawah. Kena balik, kena tengok komen, ataupun kita kena ada orang latih tengok atau orang. Masalah kita hari ni kita tak ada praktikal dalam bab sembahyang. Dia buat terus, nak belajar praktikal tak ada. Kalau kita masuk universiti, ambil bahagian apa? Ambil lah bahagian apa pun, nanti dia tak sem akhir ke sebelum akhir ke, dia suruh kita pergi praktikal belajar. Orang ambil bahagian peguam, dia kena pergi mahkamah. Orang ambil doktor, dia kena duduk praktikal di hospital. Ambil bahagian
ke jururawatan pun kena duduk hospital. Dan ambil accountant kena duduk di bank di mana-mana. Kan? Tapi kita semayang ni tak ada praktikal. Buat terus. Tak belajar, buat dulu. Itu masalah yang kita tengok semayang ni, kalau kita tengok macam-macam ni. Kan? Ada hak yang Allah Akbar. Ada yang mau pusing macam mana ada. Ada yang ketak-ketak itu pun ada. Kan? Tak seragam. Tapi dalam kitab dia khabar. Kalau kita buka kitab mana-mana pun, kalau mazhab Syafi'i, inilah cara dia. Jadi kalau kita buat, kan, mengikut cara yang disebut, yang diajar dalam kitab, nescaya kita sembahyang berjemaah nampak kemas. Sebab tu sebenarnya kita sembahyang berjemaah tu pun dah sebenarnya latih ketederaan dah. Kita duduk dalam saf yang elok, berbaris bagi lurus saf tu. Sebab tu kalau kita saf tak sama, pahala kurang. Atau cara nak takbir macam mana, cara nak ikut imam tu macam mana, di situ pun cukup dah. Mana kita tak perlu dah nak pergi kawat-kawat setiap hari. Jadi sebab tu kita orang Islam ni, kalau kita ikut betul-betul yang apa yang Rasulullah buat, yang Rasulullah ajar pada kita, kan, maknanya kita tiap-tiap orang Islam yang lelaki ni mai sembahyang berjemaah, maknanya di sana dah ada latihan tentera dah. Kan? Kalau kita rokok sujud tu sebenarnya tu dah exercise kita. Kan? Tak payah dah kalau kita nak kira nak pergi berlari meloncat ke padang. Cukup dah dengan sembahyang. Kan? Kalau kita ikut betul-betul sembahyang sunat, sembahyang apa, cuba kita tengok sembahyang tu. Kan? Berpeluh juga. Kan? Cuba kita sembahyang tengok, tak pasang kipas. Tak duduk dalam akaun. Kan? Berpeluh tak? Berpeluh. Sembahyang tengok 10 rakaat. Kan? Sujud rokok lagi lama sikit, sujud lagi lama, dia berpeluh. Itu menunjukkan sihat dah dengan tu. Tapi kita hari ni sembahyang mana? Tapi hak nak pergi joget, dia boleh melompat dengan padang tu, ada rajin. Itu silap kita. Kalau kita buat sembahyang, pahala dapat, sihat pun dapat. Kan? Jadi masalahnya kita tak buat, tak praktik, tak latih, tak ada latihan. Mana kita hari ni kita belajar daripada bahasa budak pun tak pernah latih, sampai ketua pun tak pernah. Tak ada kita kata duduk atau seminggu sekali ke ataupun sebulan sekali ke, atau imam ke siapa-siapa ke duduk dalam masjid, kita pakai-pakai semayang, buat latihan. Cuba angkat takbir Allahu Akbar, tengok orang mana hak tak sama dengan kita ni, kita betulkan. Lepas tu kita praktik lah. Tiap-tiap kali semayang kita buat macam tu lah. Jadi baru nampak kemas sama. Bila orang kafir tengok, musuh tengok, orang Islam semayang nampak tertib. Kan? Tapi masalahnya tak setengah tu tak pernah belajar pun semayang. Ikut-ikut. Hati dia berbuat cerita tu, tak pernah semayang pun. Kawan-kawan dengan pak mentua hak lebay, pergi masjid, tak tahu apa. Pak mentua kata, dia kata saya tak pernah semayang. Pak mentua kata ikut je lah. Belajar dia ikut. Kita bukan boleh ikut, kita belajar. Dia ajar oleh Rasulullah. Rasulullah apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Maka sahabat cukup dengan Rasulullah kata macam tu, dia tiru 100%. Cukup dengan Rasulullah kata macam tu. Dia tengok Rasulullah sembahyang, dia ikut. Maka sebab itulah kita hari ni kita tengoklah kita kitab fiqh, ulama sebut cara takbir macam ni. Sebab sahabat riwayat, kami tengok Rasulullah angkat tangan macam ni, letak tang sini, tang sini, tang sini. Sebab tu dia pun sembahyang seragam. Kita dia payah, dia macam-macam fahaman. Elok kita di mazhab Malaysia ni, mazhab Syafi'i elok dah. Dia buat main macam-macam. Dia buat main Syiah lah, dia buat main Wahabi lah, dia buat main kaum muda lah. Dah kita dah banyak dah memang dah Syafi'i. Dia saja buat main hak lain-lain. Betul buat main lain tu dia bukan ajak sampai habis. Dia main kata hak tu bid'ah, hak ni sesat, hak tu bid'ah. Lepas tu dia tak ajak sampai habis. Tahu sampai habis. Sembahyang tu macam mana hak betul-betul. Kalau hang kata hak tak mau ikut Syafi'i, nak ikut siapa?
Ikutlah, habis ajak dah bagi habis. Daripada cara ambil wudu'nya, cara nak takbiratul ihramnya, ajak sampai habis. Ni tak ada kata hak tu bid'ah, hak ni bid'ah, lepas tu dia tinggal. Lepas tu kita mencari, tak tahu mana. Tu jadi selalu. Lepas tu yang orang awam marah. Yang tu yang kita kata tegur marah. Bukan nak masalah kita kata nak ikut mazhab mana, nak ikut pendapat mana, kita boleh ikut. Tak ada masalah. Tapi bagi habis. Kita tengok sebab tu kita ni dah lama dah kita mazhab Syafi'i. Pak dalam kitab kita ni buku kita bermazhab Syafi'i, nak cari hak Hanafi tak ada. Nak boleh hajar. Nak cari Hambali pun tak ada. Nak boleh hajar Hambali dia sempurna daripada mula bab ibadat sampai bab jinayat, tak ada. Kat tempat kita dah tak ada. Jadi sebab itulah kita nak kalau belajarlah. Tak kira nak ikut mazhab mana pun, tapi belajar bagi habis. Bagi tengok semayang kita tu bagi sempurna. Kita bukan nak paksa suruh ikut Syafi'i. Saya pun tak paksa, cuma saya reti ajak Syafi'i. Saya ajak Syafi'i. Ajak mazhab lain tak reti. Kita bukan alim 4 mazhab. Jadi setengahnya hendaklah diangkat. Maksudnya sebahagian dari sunat hayha itu ialah hendaklah diangkatkan dua tangannya serta permulaan takbir. Masyarakat kita panggil mula kita kata itu kita angkat. Ada setengah orang tak dia? Allahu Akbar. Dah habis bar baru dia angkat tangan. Ada setengah tu angkat tangan dulu. Allahu Akbar. Yang diajak dalam kitabnya mula kita kata di situlah mula kita angkat. Allahu Akbar. Habis bar. Tangan kita letak bagi kena bagi berbetulan dengan cuping telinga. Jadi sahabat-sahabat Nabi dulu bila Rasulullah katakan apa, sallu kama ra'aitumuni usalli, mereka terus tiru. Kalau kita kata tak puas hati lagi, tak ada hadis yang menceritakan Rasulullah semayang daripada awal sampai akhir. Dia panggil sifat salatin Nabi, sifat semayang Nabi. Ada hadis menceritakan daripada Rasulullah mula semayang sampai habis. Banyak sahabat cerita macam mana Rasulullah letak tangan, macam mana Rasulullah ketika rokok Rasulullah buat macam mana. Cuma sana ada beberapa riwayat. Hanafi mungkin dia ambil riwayat yang lain, Syafi'i ambil riwayat yang lain. Sebab tu kita tengok dalam semayang antara Syafi'i Hanafi ada perbezaan. Tapi perbezaan pada perkara-perkara yang sunat. Kemudian diturunkan keduanya, ditaruh di bawah dadanya dan digenggamkan tapak tangan kanan atas pergelangan tangan kiri. Kesudahan dihantarnya dengan kesudahan takbir. Mana kita letak ni? Bar. Tangan kita genggam sini. Kemudian sini pun ada khilaf. Ada setengah kata kena genggam macam ni, ada setengah kata tak macam tu. Itu riwayat. Habis letak genggam di sini. Lepas tu letak di bawah. Kita dalam mazhab kita bawah dada, atas pada pusat. Bermehak ke kiri sikit. Kiri banyak hak begitu, setengah begitu. Tak? Ke kiri sikit. Dia bagi dekat ulu hati. Kita pekuk hati kita tu supaya tak teringat benda lain. Itu mazhab kita Syafi'i. Yang Maliki dia atas dada. Sebab tu kalau kita pergi Mekah ada orang atas dada. Kalau Hanafi dia bawah pusat. Tak bawah pusat. Tapi kita ambil riwayat yang tak di tengah-tengah. Jadi habisnya Allahu Akbar. Bak mula angkat, mula sebut Allah. Begitulah pergerakan kita. Segala pergerakan. Lama ada nak rokok, mula habis rokok baru bangun pada rokok, sami Allahu liman hamidah. Itu juga kita nak sujud,
Mula kita gerak turun sujud, kita kata Allah. Habis tu baru. Sampai dahi kita ke lantai, pak kita berhenti, elok-elok habis baru. Tu cara. Jadi kita yang ikut imam macam tu juga. Yang ikut imam, bila kita dengar imam kata barulah kita gerak. Imam rakaat, Allahu Akbar. Kita dengar imam, barulah kita turun rakaat. Jangan sebelum habis imam kita dah rakaat dulu dah. Tak dapat pahala jemaah, luput fadilat berjemaah. Atas yang muktamad pada syarah Muhadzab dan syarah Al-Wasir, iaitulah maknanya perkara ni, cara nak letak tangan, cara nak takbir ni banyak khilaf. Tapi hak yang mazhab kita Syafi'i, hak inilah yang paling muktamad, maknanya yang paling dipegangi oleh ulama-ulama kita dalam mazhab Syafi'i, seperti mana yang tersebut dalam syarah Muhadzab, iaitu syarah Muhadzab yang bernama Majmu'. Majmu' tu kitab karangan Imam Nawawi. Imam Nawawi tulis segala khilaf. Tu kata Majmu', dia himpun segala khilaf. Kemudian dia tarjih manakah hak yang paling muktamad. Jadi kalau setengah orang tu dia tak faham kitab Imam Nawawi Muhadzab ni, dia baca kitab tu, ni ada kitab Muhadzab. Kita nak baca kitab Muhadzab ni, kitab Muhadzab ni Imam Nawawi cerita segala mazhab. Dia panggil fiqh muqarib, perbahasan, dia perbandingan mazhab. Imam Syafi'i buat mai, Imam Hanafi kata macam ni, Imam Maliki kata macam ni, Daud Zahiri kata macam ni, dalam kitab dia, dalam bab satu-satu bab. Kemudian dia kata hak yang paling rajih sekali ni, dia tengok berpandukan pada dalil. Jadi kalau kita ni orang hak yang tak erti fiqh ni, tak padan nak belajar kitab Muhadzab. Tapi akhirnya ramai dia kata, ni kitab besar kali kita baca kitab ni. Kitab Muhadzab ni kitab Majmu'. Kalau cetakan baru dia ada 27 kulit. Dia cerita dengan segala jenis mazhab Imam Nawawi cerita. Kemudian dalam banyak tu dia ambil hak yang tarjih dalam mazhab kita Syafi'i. Itu yang disebut dalam ni. Sebab tu kita kata dalam saya sebut dalam Matla'in Badri ni kebanyakannya perkataan-perkataan yang telah muktamad. Walaupun di sana ada khilaf. Dan juga syarah Wasit. Dan setengah daripada sunat hay'ah juga, iaitu membaca doa iftitah kemudian daripada takbiratul ihram. Allahu Akbar, kemudian kita baca Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. Itu doa iftitah. Adapun doa iftitah yang kita baca daripada Allahu Akbar kabira sampai kepada wa ana minal muslimin, sebenarnya itu ada dua riwayat. Doa iftitah yang kita baca daripada Allahu Akbar kabira sampai wa ana minal muslimin, nak kita baca dalam sembahyang pada yang kita belajar daripada kita muda dulu, daripada kita budak tu, itu dua riwayat. Satu riwayat dia sampai kat subhanallahi bukratan wa asila, satu riwayat. Rasulullah sebut baca doa iftitah, baca doa ni sampai bukratan wa asila, tu satu riwayat. Dalam riwayat yang lain dia kata wajjahtu wajhiya lilladzi, bermakna di situ kita baca tu kita dah himpun dua riwayat, kita himpun kedua-dua riwayat. Jadi kalau kita nak ringkaskan, maknanya kalau kita nak ringkaskan doa iftitah tu, seperti kita kata kita nak cepat, kalau kita tinggal terus doa iftitah, hukumnya makruh. Meninggalkan sunat hay'ah makruh. Tak elok sembahyang kita, cacat. Jadi kita nak baca juga kita, tapi nak ringkas, maka kita bacalah satu riwayat saja. Lepaslah sunat. Kita kata Allahu Akbaru kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila, sampai itu. Kemudian kita baca Fatihah, baca surah yang ringkas, baru kita rukuk.
Macam kita main tarawih, kadang-kadang nak cepat, jangan sampai tak baca doa tidak. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Dia habis. Nak sembahyang juga tapi ringkas sangat. Karena kita nak buat ringkas, jangan sampai cacat. Jangan sampai kita buat benda makruh. Baca doa Iftitah yang ringkas itu sampai bukratan wa asila. Kalau kita baca dua-dua tu lagi bagus. Dan setengah daripada sunat hay'ah lagi. Mana setengah ni sebahagian, bukan separuh, mana sebahagian. Iaitu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada tiap-tiap rakaat sebelum kita baca Fatihah. Sebelum kita baca Fatihah, disunatkan bagi kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada tiap-tiap rakaat. Maknanya bangun, lepas kita baca Al-Fatihah, baca a'udzubillah sebelum kita baca Fatihah. Rakaat kedua kita bangun qiyam tu, sebelum kita baca Fatihah kita baca, sebelum kita baca Fatihah kita baca dulu a'udzubillah. Begitu juga selepas kita duduk tahiyat awal, kemudian kita bangun rakaat ketiga atau rakaat keempat, sebelum kita mula baca Fatihah kita baca a'udzubillah. Tiap-tiap rakaat disunatkan. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ada apa kita nak baca Fatihah? Fatihah tu Quran. Nak mula baca Quran tu sunat kita baca doa iftitah. Doa iftitah pula. A'udzubillah. Ta'awuz. Sebelum kita baca Quran. Tak kira lah kat mana pun. Tadi kita dah baca lah. Tadi kita baca, lepas tu kita habis dah baca, kita rokok, sujud dan kita buat benda lain walaupun benda tu bersangkut dengan sembahyang. Tapi dah kira tak putus-putus dah baca Quran. Kemudian kita nak mula balik pada rakaat yang kedua, nak baca Quran. Iaitu nak baca apa? Fatihah. Kita sunat baca a'udzubillah. A'udzubillah minasyaitonir rajim. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Pada tiap-tiap rakaat. Karena kalau 4 rakaat 4 kali ya. Kalau 2 rakaat 2 kali. Kalau 3 rakaat 3 kali. Dan setengah daripadanya daripada perkara daripada sunat-sunat hay'ah ialah jahar dengan bacaan. Maknanya menyaringkan bacaan. Baca bacaan itu dengan nyaring. Jika dia jadi imam, disunatkan kita baca nyaring. Didengari oleh makmum. Atau munfarid, ataupun kita sembahyang seorang diri. Munfarid itu sembahyang seorang diri. Kita sembahyang seorang diri pun disunatkan kita baca nyaring. Bila? Pada segala tempat yang dijaharkan dia. Pada tempat yang dinyaringkan dia. Bukan semua sembahyang. Zuhur pun nyaring juga. Asar pun nyaring juga. Ada tempat-tempat saja yang disunatkan nyaring. Apa dia? Dan iaitu tempat yang disunatkan, yang dijaharkan, yang dinyaringkan bacaan, iaitu pada sembahyang subuh. Kita sembahyang subuh sunat dinyaringkan. Dan 2 rakaat yang awal pada maghrib isyak. Begitu juga 2 rakaat yang pertama. Sembahyang maghrib disunatkan jahar. 2 rakaat yang pertama pada sembahyang isyak disunatkan jahar, iaitu disunatkan jaring-jaring. Dan juga disunatkan jahar pada Jumaat, sembahyang Jumaat kedua-dua rakaat. Dan 2 hari raya, sembahyang hari raya fitrah dan sembahyang hari raya kurban, disunatkan baca jaring. Dan gerhana bulan, sembahyang gerhana bulan pun disunatkan jaring. Adapun sembahyang gerhana matahari tak disunatkan jaring. Gerhana bulan saja disunatkan jaring. Dan sembahyang minta hujan. Sembahyang minta hujan itu kita sembahyang siang hari pun disunatkan jaring. Mana sembahyang siang hari ini sembahyang hari raya, sembahyang Jumaat, sembahyang minta hujan, disunatkan jaring. Adapun sembahyang gerhana bulan dan gerhana matahari tak disunatkan jaring. Dan tarawih dan sembahyang tarawih 20 rakaat tu disunatkan jaring. Begitu juga sembahyang witir pada bulan Ramadan. Sembahyang witir bulan Ramadan tu disunatkan jaring juga. Tapi kalau bulan lain tak disunatkan jaring. Dan 2 rakaat tawaf pada malam atau subuh.
kita sembahyang tawaf, lepas kita tawaf, sama ada tawaf wida ataupun tawaf qudum ataupun tawaf ifadah ataupun tawaf sunat, maka disunatkan kita sembahyang sunat tawaf. Maka sembahyang sunat tawaf tu juga, kan? Kalau sekiranya sembahyang sunat tu kita tawaf waktu malam, selesai tawaf kita nak sembahyang sunat 2 rakaat, maka disunatkan nyaring. Kan? Tapi sembahyang sunat tawaf ni dia nyaring dia taklah macam biasa, nyaring sikit pada sembahyang lain. Atau subuh ataupun kita tawaf pada waktu subuh, kan? Disunatkan nyaring. Dan disirkan bacaannya, maknanya diperlahankan bacaannya lain daripada yang tersebut. Kan? Sembahyang yang lain tak disunatkan nyaring. Kalau kita baca nyaring pula makruh hukumnya. Seperti segala sunat rawatib. Seperti segala sunat rawatib. Sunat rawatib ni ialah sunat qabliyah ba'diyah. Itu panggil sunat rawatib. Sunat yang mengiringi sembahyang fardu. Sama ada qabliyah ataupun ba'diyah. Kan qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya, qabliyah subuh. Semua tu tak disunatkan nyaring, walaupun rawatib yang pada malam. Dan 1 rakaat yang akhir pada maghrib, mana rakaat yang ketiga sembahyang maghrib, tak disunatkan nyaring juga. Dan 2 rakaat yang akhir pada isyak, itu rakaat yang ketiga dan yang keempat daripada isyak pun tak sunat nyaring. Dan sembahyang gerhana matahari tak disunatkan nyaring. Dan segala sunat mutlak pada siang hari pun tak disunatkan nyaring. Bersalahan sunat mutlak yang pada malam. Kalau sunat mutlak tu kita sembahyang di malam hari. Sunat mutlak ni sunat hak semata-mata sunat. Bukan sunat tahajud, bukan sunat witir, bukan sunat tasbih. Kita ada saja sembahyang sunat 2 rakaat. Itu sunat mutlak. Kalau kita sembahyang pada malam hari, maka sunat dibaca dengan pertengahan antara sir dan jahar. Begitulah sembahyang tahajud. Disunatkan kita baca sir dan jahar. Maknanya antara tengah-tengah. Kan? Sebab dia kalau riwayatkan Rasulullah kalau dia sembahyang malam, sembahyang sunat tahajud ke, sembahyang sunat mutlak ke, Rasulullah dia akan baca antara dengar dengan tak dengar. Kita ni, maknanya Siti Aisyah riwayat, isteri Rasulullah riwayat, sahabat-sahabat yang dengar Rasulullah sembahyang. Maknanya Rasulullah kalau sembahyang malam, dia sembahyang seorang-seorang, dia sembahyang sunat-sunat seperti sunat mutlak, sunat tahajud. Kadang-kadang kami dengar Rasulullah baca, kadang-kadang pelan, kadang-kadang kuat, tapi tak kuat sangatlah. Disunatkan kita baca macam tu kalau sembahyang malam. Jangan baca kuat sangat, jangan baca pelan terus. Mana kalau orang ada dalam rumah kita tu, dia tahu kita sembahyang. Dan sunat, dan setengah daripadanya dari sunat-sunat hayat, iaitu mengucap amin kemudian daripada Fatihah. Dalam kita mazhab kita Syafi'i ini disunatkan mengucap amin. Kerana kita berpegang atau hadis yang Rasulullah kata, barang siapa yang mengucap amin berserta dengan amin malaikat, maka diampunkan dosanya. Jadi kerana itulah dalam mazhab kita ni disunatkan kita kata amin. Bila imam kata amin. Dan kita sembahyang kita sendiri pun kita sunat kata amin. Habis Fatihah tu walau dallin. Jadi imam kata amin, kita baca hak tu serentak dengan imam. Hak lain kita kena buat kemudian imam. Tapi hak amin ni bila kita imam kata amin, kita kata serentak dengan imam. Jangan dahulu pada imam, jangan kemudian pada imam. Kadang-kadang tu imam tak ada kata amin ni, dia dah dulu lah. Bagi serentak dengan imam. Mudah-mudahan bila kita baca tu serentak dengan imam, serentak dengan malaikat, maka diampunkan oleh Allah dosa. Dan mengucap amin makmum serta amin imamnya. Kalau kita sembahyang seorang-seorang, kita sunat, kita amin. Kalau sembahyang jahar lah. Sembahyang sir lah. Kalau kata sembahyang berjemaah pun disunat kata amin.
Amin apa? Amin bagi diri kita. Fatihah kita yang kita baca tu, kita sunat kata amin. Begitu juga disunatkan kita kata amin bagi Fatihah imam. Cuma amin, lafaz amin tu nak sebut macam mana tu? Situ banyak wajah. Pihak kita dengar amin. Boleh juga. Kalau kita baca amin, tu mak badal. Tu mak badal. Min tu mak arid disukun. Mak badal tu kalau mengikut riwayat Hafs hanya dua harakat. Mana ada amin. Tu boleh senang. Kembali. Amin. Tapi tak salah. Sebab ada riwayat-riwayat tentang qiraat. Sebab mak badal tu kalau mengikut riwayat qiraat Qalun, qiraat Nafi', riwayat Warsh, dia boleh baca 3 wajah. Mak badal 2, 4, 6. Wa idza qila lahum aminu kama aman. Tak larat, tak ambil nafas. Jadi apa ni, dia boleh baca sampai 6 harakat mak badal tu. Nanti kalau kita baca amin tu tak salah lah. Maknanya min tu pun boleh baca 2, 4, 6. Tu boleh baca 2, 4, 6. Min tu boleh baca 2, 4, 6. Kita tak kira kiraat dah, kita kira campur semua rojak. Sebab dia dalam bab sembahyang, dalam bab ibadat ni, dia ada lain sikit pada bab kiraat. Kalau kita bab kiraat, kita takbir tu takbir Allahu Akbar, tak boleh panjang, 2 harakat. Mana ada kiraat baca sampai 6 harakat. Allah, lafaz jalalah Allahu Akbar. Tapi dalam bab pekah, ada sampai 14 harakat. Allahu Akbar, boleh 14. Lepas tu kalau azan tu Allah, boleh sampai 14 harakat. Tu di luar kiraat. Di luar kiraat, maknanya pakai pekah. Jangan sampai 16 harakat, 20 harakat. Tu pekah pun dah, kiraat pun dah. Jadi sepanjang-panjang mat di segi kiraat, di segi qura, di sisi qura, mana ahli-ahli baca Quran, guru pada pakar-pakar Quran, sepanjang-panjang mat tu hanya 6 harakat. Tu di sisi qura. Adapun sepanjang-panjang mat di sisi fuqaha, ahli fiqh, iaitu 14. Sebab tu kita boleh Allahu Akbar panjang. Bahkan sunat panjang. Kalau di sisi qura tak boleh 2 harakat itu. Allahu Akbar. Tapi di sisi fuqaha, kita sembahyang mengikut fuqaha. Ya. Ada kita faham. Ada beberapa perkara. Kemudian kita dah terang itu hari masalah. Jadi kalau kita nak bagi bacaan kita tu kemas, kita tengoklah. Ikut qura, di segi bacaan ikut qura. Baca amin, kita nak ikut qura ke ikut fuqaha? Kalau ikut qura, maknanya kita baca, kalau kita dah baca haf Fatihah tu, amin pun haf jugalah. Bila haf baca amin ataupun amin, amin 4 harakat ataupun amin. Tapi masalahnya kita hari ni, dia tak mengaji dengan ceramah. Mengaji gitu Lepas tu saya kata, kita pergi mengaji Quran tu bagi betul-betul, baru kita reti, baru kita tahu. Kadang-kadang kita baca Fatihah pun bercampur aduk. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mat tu adik sukun tu, sak 2 harakat, sak 4 harakat, sak 3 harakat. Mana satu? Kalau kita nak 4 semualah. Kalau kita nak 6 semualah.
Kalau kita nak 2 rakaat, 2 semua lah. Ini ada kadang-kadang 3 tu tidak ada qura' yang mengatakan ma'arif sukun tu 3 rakaat. Yang ada 2, 4, 6 saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu 2 rakaat. Kalau 4, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu 4. Dan saat-saat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu 3. 3 tidak ada qura'. Ma'arif sukun yang kata dia ada 3. Ada 2, 4, 6 sahaja. Kalau mak jaiz ke mak wajib mutasil ke, ada juga qura' yang mengatakan 3 harakat. Hari hak tu bila kalau nak bagi Quran tu baca kemah, kena mengaji pula. Bila kita baca Quran kemah, hari semayang kita di kemah, kena banyak mengaji. Ini kita nak mengaji benda lain banyak. Mengaji agama ni Allah. Minggu sekali, sebulan sekali mengaji betul sembahyang. Kemudian jadi sunat kita mengucap amin dan mengucap amin makmum serta amin imamnya. Dan jika tiada mengucap amin imamnya sekalipun, imam tak ucap amin, kita sunat juga ucap amin. Kata-katalah kita semayang Imam Hanafi. Imam Hanafi ni biasa tak kata amin. Macam Mekah pun dia tak kata amin. Imam kita kata, tapi kalau dia berhenti sah. Tapi kalau Hanafi tempat dia tu, dia sambung terus ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Dia tak amin buat dah. Kalau baca Fatihah orang India, kalau dia baca sembahyang tarawih waladdallin sayaqulu subhan, sambung tu tak ada kita kata amin. Kalau kita ni yang tak hafal Quran, tak tahu tak mana dia sambung, sudah habis ya baca surah. Dia Fatihah bismillah dia tak sunat jahar, dia tak sunat baca. Kita sunat baca bismillah pada surah, dia sambung terus baca bismillah. Jadi kalau sekiranya jika tiada mengucap amin imam sekalipun, kita sunat kata amin dengan syarat kita dengar bacaan imam. Imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin tu kita dengar, baru disunatkan kita kata amin. Kalau kita tak dengar bacaan imam, maka tak sunat bagi kita baca kata amin. Kata amin untuk amin imam tu. Katalah kita duduk belakang, sah belakang sekali, mic tak ada, rusak, kadang tak ada hari tu, tak dengar imam baca apa bunyi gitu kan. Tiba-tiba kita dengar orang kata amin, kita pun sekali, tak sunat. Batal sembahyang dah? Tak batal. Tapi dia memutuskan bacaan Fatihah kita. Kalau kita tak dengar bacaan imam, bacaan Fatihah imam, kemudian kita baca Fatihah, imam baca Fatihah, kita pun baca Fatihah imam, tiba-tiba kita dengar makmum kata amin, kita pun amin sekali, terputus bacaan Fatihah kita. Maknanya sehari lepas kita kata amin, kita kena baca balik Fatihah semula. Kalau baca Fatihah kita tadi belum habis, kalau elok-elok kita waladdallin, imam pun amin, kita pun amin serta dia, walaupun kita tak dengar, tak apa lah, tak putus lah. Tapi kalau kita ni duduk belakang imam, duduk dengar imam baca Fatihah, kita pun duduk baca juga Fatihah, kita baru baca Maliki Yaumiddin, imam dah amin, kita pun amin berserta imam, sedangkan kita dengar bacaan Fatihah imam, maka tak putus baca Fatihah kita. Lepas kita kata amin, maka kita
Sambung saja. Ihdinas siratal mustaqim. Kan? Tak payah ulang balik. Sebab kita dengar bacaan imam, bila kita dengar bacaan imam, kita disunatkan kata amin berserta imam. Kan? Ataupun kita berkata amin walaupun imam tak baca. Bila habis Fatihah imam, maka sunat kita kata amin. Bila kita sunat kata amin, maka dia tak memutuskan Fatihah kita. Cuma masalah tadi tak dengar. Duduk belakang jauh-jauh, dia tak dengar bacaan imam, dia baca-baca Fatihah, dengar orang kata amin, dia pun amin. Sedangkan dia tak disunatkan kata amin sebab dia tak dengar bacaan imam. Maka hak yang jenis tu memutuskan Fatihah. Maknanya kalau dia dah habis kata amin, dia kena ulang balik Fatihah dia. Sekiranya masa dia kata amin tadi, Fatihah dia belum lagi habis. Atau ia mentakhirkan dia daripada waktu yang disunatkan padanya. Ataupun untuk imam tu dia baca amin lambat. Waladdallin, dia baca rabbighfirli wa liwalidayya, baca lagi. Kita tunggu-tunggu tak kata, kita pun kata amin. Lepas waktu imam kata amin, maka sunat kita baca. Walau mana kalau imam ni lambat, baca amin ni dia sunat segera. Sebab tu jangan baca doa panjang-panjang kan. Kalau kita nak sakat baca rabbighfirli wa liwalidayya boleh, baru kata amin. Tapi kalau panjang pada tu, luput dah fadilat kita kata amin. Maka hendaklah mengucap amin makmum pada waktu itu. Mana pada waktu sampai masa untuk mengucap amin. Sedangkan imam tak ucap amin. Dan jika tiada mengucap imam sekalipun, maknanya biasanya waladdallin, saktah saja, berhenti sat, amin. Biasanya tu imam berhenti sekadar saktah. Kalau dia berhenti lebih pada tu, kita sunat kata amin dah. Walaupun dia tak kata amin ataupun dia terlambat kata amin. Dan jika luput akan dia oleh takminnya serta takmin imamnya, hendaklah mengucap amin makmum pada ketika amin dirinya. Kalau makmum tadi tengah-tengah dia baca Fatihah, dia baca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzi. Baca siratal ladzi tu dia nak habis ayat tu satu nafas. Tengah-tengah siratal ladzina an'amta alaihim, dia nak habis satu nafas ayat tu. Tengah-tengah tu imam kata amin. Orang lain pun semua amin, dia tak habis lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang dah habis baca amin lama dah. Maka dia tak payah kata amin dah, luput dah bagi dia. Maka dia kata amin bagi diri dia saja. Waladdallin, amin untuk hak bacaan dia sendiri. Bukan bacaan imam lagi. Tak payah sebut dua kali pula. Hanya waladdallin, amin, amin. Satu untuk imam, satu untuk aku. Kan? Tak payah. Kalau dah diselang, mana kalau dia dah lambat sebut, sebab dia nak habiskan Fatihah tu, ayat yang akhir tu satu dapat, maka dia tak berhenti, dia teruskan. Maka tak disunatkan dah dia kata amin selepas amin imam. Cuma disunatkan dia kata amin hak yang Fatihah dia sendiri itu. Dan jika ia membaca Fatihah berserta dengan Fatihah imamnya, selesai keduanya bersamaan, dipadakan pada satu amin bagi bacaan dirinya dan bacaan imamnya. Kalau dia baca serentak dengan imam kata alhamdulillahi rabbil alamin, dia pun alhamdulillah sama dengan imam, dia ikut bacaan imam. Kalau imam waladdallin, dia pun waladdallin. Imam amin, dia pun amin. Tak payah amin dua kali lah. Sekali cukup. Sekali amin tu untuk bacaan imam dan bacaan diri dia sendiri. Dan jika selesai bacaan makmum dahulu daripada imamnya, maka hendaklah makmum mengucap amin bagi bacaan dirinya, kemudian mengucap amin pula bagi bacaan imamnya. Kalau dia baca dua cepat sikit pada imam, waladdallin, dia pun amin, imam pun amin, dia pun amin sekali lagi. Sunat.
dan dijaharkan dengan amin, sama ada imam atau makmum, atau sembahyang yang seorang diri pada sembahyang yang jahar. Jadi kalau kita jadi imam atau jadi makmum, disunatkan baca dengan nyaring amin tu, iaitu amin imam. Adapun amin kita sendiri, kita makmum, tak sunat baca nyaring. Ataupun orang yang sembahyang seorang pada sembahyang yang jahar, disunatkan baca nyaring. Dan disirkan pada sembahyang yang sir. Maknanya amin tu kalau sembahyang yang sir, pelanlah juga amin. Dan setengah daripada sunat hay'ah, membaca surah kemudian daripada Fatihah. Dan disunatkan bagi imam dan munfarid 2 rakaat subuh dan Jumaat dan umpamanya, dan 2 rakaat yang dahulu daripada segala sembahyang fardu yang 4 rakaat disunatkan baca surah, 2 rakaat yang awal. Dan tiada disunatkan makmum membaca surah. Jadi kalau kita ikut imam, kita tak sunat baca surah, bahkan kita disunatkan dengar imam baca surah. Kalau kita sembahyang seorang, disunatkan kita baca surah pada rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Kalau kita sembahyang dengan berjemaah, sedangkan kita dengar dah imam baca surah, maka tak disunatkan lagi kita baca surah. Tetapi sebaliknya, kalau kita duduk jauh, saf yang jauh dengan imam baca perlahan, kita tak dengar bacaan imam, ataupun kita dengar bacaan imam tapi tak tahu butir, tak tahu biji apa dia baca. Terdengar imam baca surah apa tu dengar mati dengar surah apa tu imam baca, tak tahu apa. Kan juga disunatkan kita baca surah. Tapi baca pelan lah, jangan baca nyaring. Tetapi hendaklah ia mendengar bacaan imamnya. Jadi kalau kita sembahyang mengikut imam, imam dah baca dan kita dengar, maka disunatkan kita perhati dengar. Berdalilkan wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan di depan kamu Al-Quran, maka hendaklah kamu perhati dengar, kan? Dan kamu diam. Mudah-mudahan kamu diberi rahmat. Maka jika tiada mendengar akan bacaan imamnya dengan sebab tuli, dia pekak, tuli, imam baca bertempik pun tak dengar, atau jauh daripada imamnya, ataupun dia duduk saf jauh hujung hari, kan? Kalau dia tak ada mic, tak dengar apa imam baca, dengar punya itu, kan? Dan tiada dipaham akan dia, ataupun dia dengar tak faham. Dia macam kata dengar punya bunyi tapi tak tahu apa yang imam baca, maka hendaklah membaca makmum akan surah pada segala surah yang tersebut. Mana kalau dia tuli tak dengar imam baca, ataupun dia duduk jauh daripada imam, dia tak dengar langsung imam baca, ataupun dia dengar tapi tak ketahuan apa yang imam baca, maka pada 3 masalah itu, 3 rupa tu, disunatkan dia baca surah sendiri, tapi baca dengan sir, baca dengan perlahan. Maka manakala luput akan seseorang membaca surah pada 2 rakaat yang awal yang tersebut dahulu itu, hendaklah ia membaca surah pada barang yang tinggal daripada sembahyangnya. Kita katalah kita masbuk, kita imam sembahyang maghrib dah, masuk rakaat kedua, kita pun dengar imam baca surah Qul Huwallah. Tadi imam rakaat pertama dia baca kuliah, rakaat kedua dia baca Qul Huwallah. Kita masa rakaat pertama kita duduk tak mana kita tahu, sampai imam dah rakaat yang kedua, kita dengar imam baca Qul Huwallahu Ahad Allahus Samad. Naik rakaat yang ketiga dah, imam tak baca surah dah, kan? Kita dah baru rakaat kedua, maka disunatkan kita baca surah kalau sempat. Tapi dah imam dia tak sunat baca surah dah, dia baca waladhdallin, habis kita pun habis juga Fatihah. Elok imam merokok, kita merokok serta imam. Sagi imam bagi salam, kita tambah 1 rakaat lagi, kita baca surah sunat. Tapi baca pelan lah, baca kuat.
Begitu juga kalau kita sembahyang seorang-seorang. Sembahyang seorang-seorang. Habis rakaat pertama wala dhalin, habis Fatihah, Allahu Akbar. Terlupa baca surah. Rakaat pertama baca Fatihah saja. Rakaat kedua teringatlah baca surah. Rakaat ketiga lagi kita baca qada. Macam qada lah. Ulang balik. Boleh. Maknanya setiap sembahyang kita disunatkan 2 rakaat baca surah. Kalau kita jadi sunat kita 2 surah 2 rakaat tu pada 2 rakaat yang pertama. Tetapi kalau sekiranya luput pada rakaat yang pertama, 2 rakaat pertama, kita boleh baca rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat. Mana kalau kita terlupa rakaat pertama, terlupa rakaat kedua pun terlupa. Rakaat ketiga kita pergi baca, rakaat keempat pun boleh kita baca. Dan disunatkan membaca surah atas peraturan mushaf, atas tertib Al-Quran. Ikut susunan Al-Quran. Jangan baca surah lintah bukan. Rakaat pertama baca kuliah. Rakaat kedua baca inna a'tainakal kautsar. Itu menyalahi surah. Makruh. Kenapa makruh? Kerana keluar daripada khilaf orang yang mengatakan batal sembahyang. Dalam mazhab Hanafi, kalau kita sembahyang baca surah tu terbalik, hak yang kemudian baca dulu, hak dulu baca kemudian, maka hukumnya batal sembahyang dalam mazhab Hanafi. Tapi mazhab kita tak batal, makruh. Betul utama sekali kalau sekiranya kita jadi imam, ada makmum Hanafi belakang kita, eloklah kita ra'i, jangan buat terbalik. Kecuali tak sengaja. Kadang-kadang jadi juga, saya terjadi, pernah terjadi. Tak sengaja. Kita tak baca surah ni, tiba-tiba terbit surah lain. Baca surah mana? Jadi masalah untuk susun. Kita dah hafal Quran tu, walaupun kita hafal surah lazim ke surah apa pun, kita kena ikut susunan tu. Jangan ikut susunan muqaddam. Muqaddam kan dia baca terbalik. Dia qul huwallahu al-Fatihah dulu, qul huwallahu dulu, habis ke ammah. Kalau kita ikut susunan muqaddam tu, atau balik sonsang tadi. Dulu kita tak mengaji muqaddam. Baru ni orang mengaji qiraati, qiraat ni dia tak pakai dah tu. Muqaddam tu dia baca alif bata apa semua, baca Fatihah. Lepas tu qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu qul huwallahu ahad, tu tabbat, lepas tu idza ja. Orang kuliah tu inna a'taina. Kalau ikut tertib hati dia terbalik tertib Al-Quran tu nak dia terbalik. Surah Naba, surah Nazi'ah, surah Abas, kena baca ikut tertib. Tapi kita dalam mazhab kita tak nak batal sembahyang, tapi makruh. Jadi kalau mazhab Hanafi batal sembahyang. Jadi kita eloklah, tambah kita hari ni kat masjid kita ada ramai orang Bangla lah apa dia, mazhab Hanafi, kita sembahyang balik ngayang mereka. Dia batal sembahyang. Disunatkan mengikut tertib mushaf, susunan mushaf, bukan susunan turun Al-Quran. Kalau kita nak ikut susunan turun Quran, contoh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, turun dulu. Wadduha turun kemudian. Kalau gitu kita baca Iqra dulu, lepas tu baca Wadduha. Tapi kalau ikut tertib penyusunan Al-Quran, Wadduha dulu baru surah Iqra. Dan tak kira tertib turun Al-Quran, tapi dikira tertib penyusunan mushaf. Yang kita tengok hari ini tu mushaf ada 114 surah tu, dimulakan dengan surah Baqarah, surah Ali, surah Fatihah, surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah An-Nisa, surah Al-Maidah, surah Al-An'am, surah Al-A'raf. Itu ikut tertib. Itu kadang-kadang orang yang hafal Quran ni pun dia tak ingat. Tak ingat surah. Sebab tu kalau di India orang yang ada setengah sekolah masa tahfiz, dia kena baca. Lepas baca Quran dia kena baca. Ikut sebut surah. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am disebut sampai 114 surah. Bagi ingat. Setengah-setengah tu dia hafal Quran, dia tak tahu mana dulu surah. Ada juga. Itu penting kita tahu penting. Sebab makruh kita tukang terbalikkan dia. Lepas tu di antara lagi sunat-sunat yang tak disebut di sini,
Kita baca surah ni, bagi surah yang pertama tu lebih panjang daripada surah rakaat yang kedua. Surah yang kita baca pada rakaat yang pertama tu lebih panjang daripada surah yang dibaca pada rakaat yang kedua. Lepas tu kalau kita tengok pula dari segi Rasulullah baca, susunan surah Rasulullah baca, iaitu sembahyang surah-surah yang pendek. Biasanya Rasulullah baca sembahyang ni dia habis satu surah, satu rakaat satu surah, satu rakaat satu surah. Biasa Rasulullah baca. Dia tak baca macam kita ni, ambil tebuk-tebuk tengah. Kita ni kalau ayat hafal Quran, ambil tebuk tengah. Tebuk ayat tu, tebuk ayat ni, masalul ladzina yunfiqullah apalah. Tapi kalau orang tak hafal Quran pula, dia baca surah An-Nazim, dia ulang hak tu ayat ni. Tapi kalau hak Rasulullah ajak kitanya, cara Rasulullah bacanya, Rasulullah akan baca satu surah satu rakaat, satu surah satu rakaat, tiap-tiap rakaat satu surah. Tapi surah mana tu? Surah yang pendek-pendek. Di mana mula surah pendek? Surah yang pendek ni ambil daripada surah Al-Hujurat. Itu surah Al-Hujurat, juz 26, mula situ. Daripada surah Al-Hujurat sampai kepada surah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas. Daripada surah Hujurat sampai surah Qul a'udzu birabbin nas dipanggilkan dia surah yang mufassal. Surah mufassal, pada surah yang dipendek-pendekkan ayat dia, tak panjang. Surah tu pendek, ayat dia pun tak panjang-panjang sangat. Itu dipanggil surah mufassal. Kemudian surah mufassal daripada surah Al-Hujurat sampai kepada surah An-Nas dia terbahagi kepada 3. Yang pertamanya tiwal mufassal. Yang keduanya awsatul mufassal. Yang ketiganya kisar mufassal. Tiwal mufassal ni maknanya surah yang pendek yang panjang. Surah tu tergulung dalam surah yang pendek-pendek, tapi nisbah apa pendek tu dia panjang lagi. Itu panggil tiwal mufassal. Yang keduanya awsatul mufassal, iaitu surah yang pendek yang pertengahan, tak pendek sangat, tak panjang sangat. Yang ketiganya kisarul mufassal, iaitu surah yang pendek-pendek yang memang pendek. Maka hak pertama tu surah tiwal mufassal yang panjang tu, iaitu bermula daripada surah Al-Hujurat sampai akhir juz 29, iaitu akhir surah wal mursalati urfa, wal mursalati urfa fal 'asifati 'asfa. Tu dari surah Hujurat sampai surah Al-Mursalat, iaitu akhir juz 29, itu dinamakan dia tiwal mufassal. Maknanya yang panjang-panjang daripada surah yang pendek. Surah-surah yang pendek tu tergulung daripada hak yang panjang-panjang tu panggil tiwal mufassal. Daripada surah Al-Hujurat sampai surah Al-Mursalat. Kemudian daripada surah Naba, iaitu amma yatasaalun, sampai kepada surah Al-Laili wal laili idza yaghsha, itu dinamakan surah awsatul mufassal, iaitu surah yang pertengahan pendek. Pertengahan pendek itu pertengahan. Ya. Daripada surah An-Naba sampai surah apa? Surah Naba sampai surah Wal-Laili. Ada nama awsatul mufassal. Kemudian daripada surah Wad-Duha, kita panggil ayat lazim, sampai surah An-Nas. Itu dalam bahasa Melayu kita, dalam masyarakat Melayu kita panggil ayat lazim. Itu dari Wad-Duha. Itu dipanggil surah kisar mufassal, surah yang pendek, daripada kategori surah yang pendek. Surah yang pendek-pendek lah. Maka sembahyang pula, kalau sembahyang subuh, maka kebiasaan Rasulullah akan baca surah tiwal mufassal. Sembahyang subuh, sembahyang subuh Rasulullah kebiasaannya baca surah tiwal mufassal. Maknanya daripada surah Hujurat, pilih satu-satu surah tu pada tiap-tiap rakaat sampai kepada surah Al-Mursalat. Mana-mana surah lah, rakaat pertama satu surah, rakaat kedua surah. Itu biasa Rasulullah baca, yang diriwayatkan.
Dan kalau sekiranya sembahyang isyak dan sembahyang zuhur, sembahyang isyak dan sembahyang zuhur, kebiasaannya Rasulullah akan baca surah Awsatul Mufassal. Sembahyang isyak dan sembahyang zuhur, Rasulullah akan baca surah Awsatul Mufassal, iaitu salah satu surah dari surah-surah An-Naba sampai surah Wal-Lail. Dan sembahyang maghrib dan asar, kebiasaan Rasulullah baca surah Qisar Mufassal, iaitu sembahyang subuh, sembahyang maghrib dan sembahyang maghrib dan sembahyang asar Rasulullah baca surah lazim. Kita nak surah lazim semua. Sembahyang subuh pun surah lazim, pendek sembahyang, sebab nak cepat. Mereka sembahyang kita. Itu kalau ikut sunnah. Dan ada riwayat mengatakan Rasulullah pun kadang-kadang sembahyang maghrib dia baca surah Al-Musalat. Musalat ni masuk dalam surah Tiwal Mufassal. Bergantunglah pada kadang kita sembahyang awal, hari cuti kalau kita ke ni, kita boleh baca panjang sikit bagi dapat pahala banyak sikit diri tu. Macam tu juga kita tengok cara Rasulullah baca sembahyang hari raya. Sembahyang 2 hari raya biasa Rasulullah baca surah Qaf rakaat pertama, rakaat kedua surah Qamar. Surah Qaf rakaat pertama, rakaat kedua surah Qamar. Dan kalau sekiranya, dan kadang-kadang Rasulullah baca rakaat pertama surah sembahyang hari raya ni, surah Sabbihisma Rabbikal A'la, itu surah Al-A'la, dan yang keduanya rakaat kedua surah Al-Ghashiyah. Itu baca Rasulullah baca. Begitu juga sembahyang Jumaat. Rasulullah biasa baca rakaat pertama surah Al-Jum'ah, rakaat kedua surah Munafiqun, dan kadang-kadang Rasulullah baca rakaat pertama surah Al-A'la, surah Sabbihisma Rabbikal A'la, rakaat kedua surah Al-Ghashiyah. Itu antara surah yang Rasulullah baca dalam sembahyang. Jadi kita buatlah sekadar yang mampu buat. Kalau elok sembahyang hari cuti tu panjanglah sikit sembahyang kita tu. Dan sunat daripadanya mengucap takbir intiqalan. Langkau. Betul dah. Jadi dia ada tadi bila kita baca surah tadi sebut pakai surah, tapi hari ini ada satu trend. Trend apa? Kita baca Al-Quran pakai tengok Al-Quran dalam sembahyang. Ini pun ada juga orang tu tajuk. Kan? Itu menyalahi sunnah. Kan? Kita baca Quran dalam sembahyang, baiklah kita baca dengan kita hafal. Kan? Kalau kita ikut trend hari ini, esok lama-lama tak ada orang yang hafal Quran. Kan? Sedangkan Rasulullah, Allah sebut dalam Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kan? Sesungguhnya kami permudahkan Al-Quran itu untuk diingati, maka siapa-siapakah yang suka nak mengingatinya diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ganjaran hafal Al-Quran. Kan? Jadi kalau kita tengok di sana ada ulama yang membangkang keras, yang menghukumkan setengah tu bid'ah, dalalah. Membaca, tapi saya tak sampai lah itu. Saya kalau orang tanya, saya kata khilaf sunnah, menyalahi sunnah saja. Kan? Mana kalau segi ayat tu sah, tapi menyalahi sunnah. Jadi satu lagi dia mendatangkan mudarat kemudian hari. Jadi kalau trend ni diamalkan terus, diperbiarkan terus, jadi imam-imam yang nak kira sibuk memang tak ada dan nak hafal Quran, pakai letak Quran depan. Lah ni trend nak gantung surah Sejadah, surah Insan duduk depan. Kan? Esok lama-lama pupus orang hafal Quran. Sedangkan Allah galakkan kita hafal Quran supaya terpelihara. Jadi itu kita kata kebaikan yang kita hafal Quran itu dapat ganjaran. Jadi kita jadi imam, nak jadi imam hafal. Bukan banyak mana pun pilih. Kalau kita kata yang kita ikut tadi cara Rasulullah baca tu, baru tak lebih kurang 4 juz. Lebih kurang 4 juz, lebih sikit saja Al-Quran yang kita nak hafal. Benda lain kita boleh hafal banyak. Takkan hak ni kita tak boleh hafal satu hari, sebulan satu surah hari. Sebulan satu surah, mana boleh hafal banyak.
Kan? Dah takkan jadi imam sampai dah berpuluh tahun nak hafal surah Sajadah pun tak ingat. Kalau kita baca hari-hari. Kan? Jadi kita tak maulah kita kata hari ni duk ikut trend dah ada Quran besar surah-surah tempat tu di kita pula. Tak skrin depan tu. Tak imam bukan apa remote dah bokeh. Kan? Ada juga style tu. Dah teknologi. Kan? Tak lama esok reboh kat telinga. Dia letak mic tu pasang. Kita ingat dia baca. Rupanya MP4, MP3 dia baca. Tak ceraku kata. Dia nak elang imam, tak boleh macam tu. Kita tak boleh biar. Jadi agama kita ni bagi. Sebab kita ni digalakkan hafal Al-Quran. Digalakkan hafal walaupun sikit. Tambah kita jadi imam, berilah banyak sikit hafal. Bukan payah mana pun. Kalau kita duk hafal, insya-Allah menjadda wa jadda. Kalau kita nak Allah lagi. Hafal. Tapi saya nak kata haram tu, tapi ada. Saya dengar orang tebah di Mesir. Apa kata? Bid'ah. Haram. Tapi kita kata haram tu saya tak berani kata lah. Tapi menyalahi sunnah. Jadi baiknya kita hafal. Bacalah hak yang zakat kita ingat. Lepas tu kita tambahlah hafal sikit-sikit. Jadi dengan itu kita jadi banyak hafal Quran, banyak kita masa dengan Quran. Kalau kita nak ikut, nak kira, nak sibuk ni, memang sibuk. Sibuk dengan dunia ni memang sibuk, tak ada nak baca. Jadi kemudian dia kata di situ, dan setengah daripadanya mengucap takbir intiqalat. Wallahu a'lam. Cukup dulu sekadar tu yang sempat kita baca pada malam ni daripada sunat-sunat dalam sembahyang. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ni dapat menambahkan kualiti sembahyang kita menjadi bertambah baik sehari demi sehari. Maknanya kita hendaklah sentiasa kita sendiri mana-mana ada semangat sedaya upaya kita mempelajari sembahyang. Jangan kata aku dah belajar dah, aku tahu dah rukun sembahyang 13. Sembahyang tu bukan, kita nak perbaikkan. Nak jadi sembahyang kita tu sembahyang yang khusyuk, sembahyang yang semata sebagaimana sembahyang Nabi. Yang Rasulullah kata qurratu aini fi salat, tenang jiwaku dalam sembahyang. Kita sembahyang gelisah. Imam baca panjang sikit, lambat imam ni nasi sejuk. Ingat macam-macam. Nabi dah dia sembahyang tenang jiwa. Sahabat-sahabat dah. Kita tengok cerita sahabat. Baru menikah malam pertama. Dia kata kat bini dia, "Sat tak sembahyang sunat." Sembahyang sunat pakai malam tu. Terlupa ke bini. Sedap-sedap azan suruh. Sebab apa? Sembahyang dia tu lebih hebat daripada isteri dia. Kita nak jadi nak bertingkat yang kita belajar sembahyang, nak tingkatkan sembahyang kita jadi macam tu. Sembahyang yang khusyuk, sembahyang yang khusyuk ni lah yang Allah sebut, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang telah berjaya lah, telah mendapat kemenangan lah, kejayaan lah, orang yang beriman, iaitu orang yang khusyuk dalam sembahyang. Kita hari ni sebab apa kita beriman, kita kata kita Islam, tapi sembahyang kita jauh dengan khusyuk. Bahkan Rasulullah sebut dalam satu hadis, awal-awal perkara yang diangkat daripada umat aku ialah khusyuk dalam sembahyang. Kita hari ni memang jauh daripada khusyuk. Jadi nak setia, nak cuba sembahyang tu hak terbaik, zahirnya baik, batinnya pun baik, khusyuk. Tu kita kena usaha, kita kena mujahadah, kita kena banyak belajar. Belajar saya terang banyak kali dah. Sembahyang ni kita baru belajar fiqh. Zahir, nak letak tangan tak mana, nak baca macam mana. Hati tu nak belajar kita lain. Hati tu nak khusyuk macam mana, hak tu kita belajar kita ni. Nak belajar tasawuf, nak belajar akidah. Bila kita kenal Tuhan kita, bila kita takut ke Allah betul-betul, baru sembahyang kita jadi khusyuk. Ni baru nak jaga lahiriah. Bacaan di segi zahir bagi elok, sembahyang rukuk sujud kita bagi elok. Hak ni baru zahiriah, lahiriah. Hak batin tu nak bagi khusyuk tu, hak tu kena belajar lain lah. Belajarlah, usahalah sembahyang kita. Pertingkatkanlah sembahyang kita tu supaya sekurang-kurangnya sebelum kita mati ni kita dapat sembahyang khusyuk, kita dapat kemanisan sembahyang. Bila sembahyang lupa apa dah, tak ingat dunia dah. Ni dah
Tengah nak mai sembahyang pun payah. Dah sembahyang tu duk ingat dunia ni. Tu duk kadut sembahyang. Dia nak cepat. Berasa lama sembahyang 5 minit, berasa lama. Lama berasa 5 minit. Kita perlu tengok sembahyang. Bagi kita sembahyang Isyak, habis lama 10 minit. Saya ada baca kadang-kadang baca panjang-panjang sikit surah. 10 minit dah sembahyang. Pagi Jumaat saya ada baca. Setiap hari Jumaat kita baca surah Sejadah dengan surah Insan. Panjang lah tu kalau kira. Surah Sejadah 3 muka, surah Insan 2 muka. 15 minit boleh lama. Sikit sembahyang kita. Sedangkan kita buat kerja, nak cari dunia, nak pulun dunia tu banyak. Macam mana kita nak bawa ke akhirat? Esok balik ke akhirat banyak mana kita dapat? Tu yang kita nak bagi sembahyang kita ni. Kita dapat nikmat. Bila dapat nikmat ni nak sembahyang lagi. Tak cukup masa sembahyang 2 rakaat, nak sembahyang 3 rakaat. Macam kita cari dunia, tak cukup dapat RM10, nak RM100. Dapat 100 tak cukup. Padahal tak habis makan. 100 sehari. Banyak tak? Kalau nak makan seorang tak habis kan? Nak makan satu keluarga 100 sehari tak habis kan? Tapi dia nak 200, dia nak 300. Sebab apa? Sebab kemanisan dunia tu dapat. Kita tak dapat kemanisan iman. Kita tak dapat kemanisan ibadat. Kalau kita dapat kemanisan ibadat, dia tak kira nak buat ibadat. Macam sahabat-sahabat, macam salafus salih, macam wali-wali Allah. Oh, soleh kita tengok dia buat hirau ada dia. Sebab apa? Sebab dia dapat kemanisan beribadat. Ni dia tak rasa tak seronok. Itu yang kita nak usahakan diri kita supaya kita dapat, kerana hak kita nak balik ke akhirat, hak tu berharga. Ni tinggal saja ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا عدوانا الا كفيته ولا فاسدا الا اصلحته ولا جاهلا الا علمته ولا ناسيا الا ذكرته ولا حاجه